Pedofilia merupakan gangguan psiketrik di mana orang dewasa maupun orang tua mempunyai tarikan atau perasaan seksual terhadap kanak-kanak yang baru sahaja memasuki fasa akhir baligh. Pedofilia atau dalam kata lain, gangguan pedofilik telah mendefinisikan parafilia merangkumi ketegangan, kemahuan dan fantasi seksual terhadap kanak-kanak belum dewasa yang menyebabkan seseorang individu itu tertekan dan menghadapi kesukaran interpersonal. Kajian mendapati bahawa lebih ramai lelaki daripada wanita menghadapi gangguan pedofilia ini. Punca utama pedofilia masih tidak dapat dikenal pasti. Dalam pembentangan ini, kami akan mengupaskan berkenaan isu pedofilia yang semakin bertambah menyebabkan masa depan kanak-kanak musnah. Isu ini telah diambil daripada internet di laman MyMetro. Terdapat dua faktor utama yang mendorong ke arah jenayah pedofil. Yang pertama ialah faktor kendiri. Faktor kendiri ini berpunca daripada apabila manusia itu mempunyai tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Ia lebih memudaratkan dan boleh mendorong ke arah jenayah apabila manusia itu tidak dapat mengawal dirinya sendiri sehingga dia melakukan tindakan yang di luar kawalan. Yang kedua ialah faktor persekitaran keluarga. Kebanyakan kes seksual yang berlaku dia berpunca daripada masalah persekitaran keluarga yang agak teruk, seperti masalah institusi kekeluargaan dan juga kekurangan sistem sokongan. Hal ini kerana kanak-kanak yang naif, yang tidak mengerti dan tidak menyedari bahawa diri mereka menjadi mangsa terhadap orang-orang yang mereka percayai dan sehingga merasakan bahawa tindakan yang berunsurkan seksual itu adalah seperti perkara yang normal. Jadi ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak mengenai batas pergaulan dan juga tindakan yang perlu dilakukan apabila diganggu secara seksual. Komunikasi sosial ialah komunikasi dalam membentuk suatu konsep diri, aktualisasi diri, membangun kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari tekanan dan mempunyai hubungan dengan orang lain. Elemen komunikasi sosial. Pertama, komunikasi interpersonal. Interaksi antara individu dengan individu lain secara bersemuka dalam suatu lingkungan sosial. Kedua, komunikasi massa. Penyebaran pesan secara luas, cepat dan terus-menerus kepada khalayak yang besar dan beragam. Tanggungjawab sosial pula ditarif sebagai individu yang menyedari bagaimana tindakan peribadi mempunyai kesan kepada masyarakat. Contohnya, menyokong undang-undang berkaitan penderaan seksual kanak-kanak. Saya bersetuju dengan tajuk yang dibawakan ini iaitu pedofilia pembunuh jiwa masa depan kanak-kanak. Hal ini kerana saya berpendapat bahawa ia akan memberi kesan yang buruk terhadap IQ pemikiran kanak-kanak tersebut sehinggalah rekod pembelajaran mereka merosot. Selain itu, ia juga akan menjejaskan kesihatan kanak-kanak tersebut dari segi fizikal dan mental. Disebabkan itu, generasi yang bakal memimpin negara ini akan mengalami kesukaran untuk belajar dalam pelajaran kerana pengalaman buruk yang mereka alami akan meracuni kehidupan mereka. Mereka akan berada dalam ketakutan serta tekanan dalam kehidupan. Oleh itu, jika perkara ini tidak dibendung dengan segera, saya percaya bahawa kualiti masa depan kanak-kanak akan musnah. Justru itu, pedofilia wajarlah dikenakan hukuman yang berat kerana telah mencabul hak asasi kanak-kanak. Akhirnya, saya berharap masyarakat Malaysia perlulah bekerjasama untuk melindungi hak asasi kanak-kanak dan membanteras jenayah ini agar masa depan mereka akan lebih terjamin serta dapat melahirkan generasi yang mempunyai moral yang tinggi. Berdasarkan terkesan yang dijalankan, kami menyokong dan setuju bahawa pedofilia mampu membunuh jiwa dan masa depan kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan generasi yang akan datang yang akan membangunkan negara pada masa depan. Namun, dilihat dengan jumlah kes pedofilia yang semakin meningkat, terutamanya semasa Perintah Kuala Pergerakan atau PKP, ia meninggalkan kekesalan dalam diri masyarakat. Kanak-kanak yang menjadi mangsa kes ini akan mengalami trauma dan tidak boleh bercakap. Trauma yang berpanjangan menyebabkan mereka hilang kepercayaan dengan orang sekeliling dan lebih teruk lagi mereka lebih suka bersendirian jauh dari masyarakat. Oleh itu, masa yang sepatutnya dihabiskan bersama rakan-rakan untuk bermain sesuatu kecil dan masa remaja mereka akan hilang begitu saja. Cabaran pedofilia ialah kesukaran untuk mendapatkan keterangan daripada mangsa jenayah pedofilia. Hal ini menjadi sukar kerana mangsa terlalu muda untuk memahami apa yang telah berlaku ke atas dirinya. Selain itu, mangsa juga mungkin diukur oleh pelaku untuk tidak memberitahu kepada orang lain tentang perkara yang telah berlaku ke atas dirinya, menyebabkan mangsa tidak berani untuk menceritakannya. Tambahan lagi, kajian mendapati bahawasanya kebanyakan mangsa kes pedofilia adalah menyebabkan keluarga sendiri akan baik keluarga dan mangsa
dan orang di sekeliling mangsa. Seterusnya, kesukaran untuk mengenal pasti pelaku pedofilia. Hal ini kerana penjenayah pedofilia atau individu yang mengalami masalah psikologi ini lazimnya sukar dikenal pasti memandangkan mereka kelihatan normal seperti orang lain. Pelaku pedofilia hanya dapat dikesan setelah berlaku percabulan kanak-kanak. Cadangan untuk mengatasi masalah pedofilia antaranya ialah dengan membuat penguatkuasaan undang-undang. Kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas, iaitu dengan mengenakan hukuman berat bagi memastikan jenayah pedofilia ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat di negara ini. Selain itu, kempen kesedaran juga perlu dianjurkan oleh pihak bertanggungjawab bagi memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahaya jenayah pedofilia ini. Pihak Polis Diraja Malaysia, Perkhidmatan Cyber Security Malaysia, Kementerian Pembangunan dan NGO perlu bersama rapat dengan negara luar memandangkan jenayah pedofilia kini merentasi sempadan ke seluruh pelosok dunia melalui internet dan pelbagai bentuk teknologi maklumat masa kini. Akhir sekali, sebagai ibu bapa, antara langkah yang boleh dilakukan untuk melindungi anak-anak daripada menjadi mangsa pedofilia adalah dengan memahami dan menyedari tingkah laku anak-anak selain memantau aktiviti mereka di rumah maupun laman sosial bagi mengelakkan anak-anak terdedah kepada perhatian pedofilia. Setelah terhasilnya tugasan ini, kami semua dapat mengetahui dan sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai jenayah pedofilia dalam masyarakat. Kami juga mendapat peluang untuk mengetahui cara-cara bagi mengatasi ancaman pedofilia ini terhadap kanak-kanak. Selain itu, kajian ini juga mampu memberikan kesedaran kepada kami bahawa kami seharusnya sentiasa berwaspada lebih-lebih lagi kepada mereka yang mempunyai ahli keluarga yang berumur 13 tahun ke bawah. Kajian ini juga memberi kami satu peluang untuk mengenali isu pedofilia ini secara lebih mendalam dan juga membuka minda kami untuk melihat bahawa isu ini merupakan suatu isu yang sangat serius dan masih lagi berlaku dalam masyarakat sekarang. Justru itu, tugasan ini amatlah penting bagi kami kerana ia telah memberikan pelbagai manfaat kepada kami sekumpulan. Sekian, terima kasih.